kita pergi ke, ada apa-apa nak tanya tak dengan kuadratik ni? Boleh faham tak kuadratik? Okey, benda ni sebenarnya kita plot graf. Okey, katalah y sama dengan 2x tambah 6. So, ini graf apa? Ini namanya fungsi apa? Yang x kuasa 1 tu. Linear. Okey, linear. So, macam mana kita nak plotkan graf? Masa kat sekolah dulu, macam mana awak plot graf? Kalau graf linear ni? Ada tak? Kita cari x-intercept. Macam mana nak cari x-intercept? When y equals to 0. So, bila y equals to 0, so x sama dengan apa? Negatif 3. Negatif 3. Kalau y-intercept pula, when x equals to 0. So, when x equals to 0, y equals to 6. 6. 6. Okay. So, kita pun plot graf. Okay. Kita memadai kita cari x-intercept, y-intercept dia. Sebab kita tahu graf linear, okay, so sini negatif 3. Kan? Lepas tu sini 6. Sebab kita tahu graf linear ni dia mesti straight line. So kita just nak tengok dia punya pintasan je. Okay. So maksudnya setiap titik ni, okay, setiap titik-titik di atas garis ni, dia mesti ngam dengan equation 2x tambah 5 tu. Maksudnya untuk garis ni, ini dia punya nilai x. Untuk titik ni, dia punya nilai x. Untuk titik ni, dia punya nilai x. Okay. So dia yang 1, 2, 3, 4 sampailah last sekali ni infinity. Okay. Samalah juga sini. Sini kosong. So 6. So sini negatif 1. Negatif 2. Sini negatif 3. So sini ada negatif 4. Sini ada negatif 5. Sampailah last sekali negatif infinity. Dia macam tu. Okay. So ini kita plot graf tu. Okay. Inequalities bila dia minta, okay, apakah nilai x yang menjadikan y lebih besar daripada kosong? So, mana awak jawab? Y yang positif. So, y yang positif maksudnya y yang belah atas ni lah. Ini y yang positif. So, apa nilai x yang menjadikan garisan color kuning tu? Dia start daripada apa? Sampai infinity. Negatif 3. sampai Infinity. infinity. So, negatif 3. Awak pun jawab negatif 3 sampai infinity. So, negatif 3 ni termasuk. So, dia sampai infinity. Kita buat macam tu. Okay. Lebih besar atau sama dengan kosong. Kalau yang inilah yang awak bila kita tanya 2x greater than 6 greater than 2x plus 6 greater than or equals to 0. Kan ini y.
Kan ini adalah Y. So samalah. So kita pun selesaikan dia dengan menggunakan inequalities. X lebih besar atau sama dengan negatif 3. So ini benda yang sama. Okey. Cuma yang ini guna graf. Yang ini guna kita panggil sebagai kita guna sebagai, kita katakan sebagai calculation lah. Benda yang sama je. Awak boleh tengok berdasarkan graf. Tapi kalau tak ada graf, kita guna calculation. Okey. Sama kalau macam ni. Kalau graf y equals to x squared minus 4. Ini graf function apa? Kuadratik. Quadratic. So kalau kuadratik, kita akan factorizekan dia. Okey. So kita pun carilah juga. Okey, x-intercept. X-intercept maksudnya when y equals to 0. So x tolak 2, x tambah 2 tu samakan dengan kosong. So dapat x sama dengan 2, x sama dengan negatif 2. Lepas tu y-intercept. Y-intercept maksudnya when x equals to 0. So y sama dengan 0 squared minus 4. So dapat negatif 4. So kita pun sketch graf. Graf kuadratik bentuk dia sinonim dengan bentuk apa? Yang mana basic bentuk dia? So senyum. Okay. So dia punya pintasan sini pada negatif 2. Sini 2. Sini 4. Okay. So samalah juga. Setiap titik atas garisan ni. Okay. So inilah nilai X dia. Ini nilai X dia. Kalau belah luar tu, kat situ. Kalau yang titik yang bawah ni, sini pula nilai X dia. Okay, sini kosong. Ini nilai X dia. Semua ada. Titik kat sini pula. Belah sini nilai X dia. Okey. Sama juga paling hujung infinity. Sini negatif infinity. Buat macam tu. Ujung-ujung dia. Okey. So kalau saya tanya. Okey. Apakah nilai X yang menjadikan Y lebih kecil atau sama dengan kosong? Apa awak punya jawapan? Mana yang Y yang lebih kecil daripada kosong? So Y yang negatif. Macam mana? Negatif 2 sampai 2. So ini Y yang kurang daripada kosong. So inilah dia punya nilai dia. So apa yang saya highlightkan, maksudnya jawapan dia adalah negatif 2 sampai 2. Awak dah boleh selesaikan dia dengan menggunakan calculation. Okay? Dengan menggunakan graf. So ini guna graf. Kalau yang biasanya kalau kita buat dengan menggunakan calculation, so Y ni maksudnya kita gantikan dengan X squared tolak 4 lebih kecil atau sama dengan kosong. Macam mana yang kita buat proses dia? Kita akan factorize. Lepas tu kita akan cari roots dia. Kan? So, X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2. Ini dikatakan roots lah. Lepas tu, kita akan buat macam ni je. 2, 2.
Okey. Sebabkan dia kurang daripada kosong, so kita akan lorek mana? Kita akan lorek kawasan mana? Bawah dalam. Kita akan lorek bawah dalam. So, bawah dalam. Inilah. Okey. So, apa kawasan bawah dalam tu? -2 hingga 2. Nampak? So, ini awak guna graf. Awak tengok daripada graf. Ataupun tak ada graf, kita tengok daripada, kita buat calculation yang kita guna, yang kita belajar tu. So, sama juga. Okey. So, ratio. Saya uji. Y sama dengan X minus 2 over X plus 4. So, ini graf ratio. Function ratio ke, ini kita panggil sebagai ratio atau reciprocal ataupun fraction. So, ini nama dia. Okay, fraction function. Itu nama dia. Dan kita ada linear function, kita ada quadratic function. Tapi kalau yang ada X atas bawah ni, kita X di bawah lah, especially X dekat bawah, kita panggil sebagai sama ada ratio, reciprocal ataupun fraction function. Itu beza dia. Okay. Kalau yang ini, kalau X per 2, ini graf apa? Salingan. Y sama dengan 2X, ini graf apa? Linear. Ini linear. Y sama dengan X per 2? Salingan. Tak. Linear juga. Linear juga. Okay, nampak macam per. Tapi depan dia tu 1 per 2. Macam yang ini, depan awak 2. Yang ni depan dia 1 per 2. Yang kita tengok adalah X tu berkuasa 1. Itu dikatakan linear. Macam mana yang dikatakan salingan tu? Macam yang tadi, salingan ataupun ratio. Bila X tu duduk bawah. Okay. So, dia bukan berkuasa 1. Kalau awak bawa naik ke atas, dia kuasa berapa sebenarnya? Kalau X tu kita bawa naik ke atas. Negatif Negatif 1. Negatif 1. So, yang itulah, inilah graf ratio. Okay. Sebab dia ada X di bawah. So, jangan nampak kalau per tu semuanya ratio. Tak. Pastikan dulu X. X dekat atas, bawah tu nombor sahaja, itu just linear. Tapi kalau bawah tu ada X, itu adalah graf ratio. So, kena tahu mana linear, mana ratio. Okay, so ini graf ratio ni. Macam mana kita buat? So, graf ratio maksudnya when, samalah juga kita akan cari x-intercept. Maksudnya when y equals to 0. Okay, ni saya baru saja nak mukadimah je ni. So, x tambah 4 swing kan. So, jadi hilang. So, jadi x sama dengan 2 je. Y-intercept when x equals to 0. So, y sama dengan 0 tolak 2. 0 tambah 4. So, negatif 2 bahagi 4. Negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Okey. Tapi satu lagi, graf ratio ni dia ada asymptote. Okey. Asymptote bermaksud
line yang tak boleh dilalui. Okey. Dia adalah garisan yang tak boleh dilalui. Okey. Dalam ratio, nombor bawah apa yang menjadikan dia undefined? 2 bahagi berapa jadi undefined? Kosong. So 2/0 akan jadi undefined. Okay. So mana-mana function. Kalau awak per saja dengan kosong, dia akan jadi undefined. So, X tambah 4 tu, okay, tak boleh sama dengan kosong. Sebab dia duduk dekat bawah. So, bila dia tak boleh sama dengan kosong, maksudnya X tak boleh sama dengan negatif 4. So, yang ini kita panggil sebagai asymptote. Okay. So, kita pun sketch graph. So, ini part CY, part CX. Okay, asymptote saya buat siap-siap. So, saya buat garis lurus. Maksudnya ini saya buat garis putus-putus ni. So, ini adalah pintu pagar yang awak tak boleh lalu. So, graf dia. Ni satu graf. So, yang ni yang dia lalu pada 2. Dengan negatif 1/2 tu yang kita cari. So, sebelah sini. So, dia tak boleh lalu. So, dia akan bend naik ke atas. Okay, belah sini pun dia tak boleh touch. Okay. So, dia just di pesisiran sahaja. Tapi dia never touch the garis putus-putus tu. Tu asymptote. Ini graf reciprocal. Okay. Rambut. So, kalau soalan saya, apakah nilai X yang menjadikan Y lebih kecil atau sama dengan kosong? Awak tengok daripada graf. Mana yang Y lebih kecil atau sama dengan kosong? Belah yang Y yang belah bawah part CX. So, sini. Sampai sini dah. So, apa nilai X dia dekat sini? 2. Ini pun ada juga ni. Start daripada sini lah. Daripada sini kan saya kata sini ada. Ni semua ni. Setiap titik ni. So, dia dari mana ke mana tu? Negatif 4. Negatif 4, 2. So, negatif 4 sama sampai 2. Tapi negatif 4 tu awak tak touch. Okay. Negatif 4 ni kita tak touch. So, bila kita tak touch, kita letak open interval. Okay. Open interval. Kenapa garisan dia jadi halus? Open interval. Sebab apa? Sebab apa kalau kita nak bagi reason? Tak touch negatif 4 tu. Sebab tak termasuk. Open interval sebab tak termasuk lah. Sebab negatif 4 is asymptote. Okay. Ataupun dia duduk dekat denominator. Tapi kalau negatif 2, dia boleh lah. Okay. So, negatif 2 termasuk. So, ini jawapan dia. So, kalau awak perhatikan, korang tengok tak YouTube, soalan 11A,
Okay. Dia kata X tolak 2 per X tambah 4 less than equals to 0. Macam mana dia buat YouTube tau, 11A tau. Macam mana cara guna table of sign tau? Cari root dulu. So kita akan cari root dia. Root atau critical number. So root maksudnya X tolak 2 sama dengan 0, X sama dengan 2 lah. X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4. Ni dikatakan dia punya, kalau dalam ratio istilah dia critical number lah. Okay. Ya, kelihatan. Okay, tapi awak kena alert. Okay. So, ini denominator. Okay. So, sepatutnya X tu tak boleh sama dengan negatif 4. Sebab kita tahu denominator tu, dia tak boleh sama dengan 0 macam tadi. Okay, lepas tu macam mana kita akan buat table of sign ni? Okay, so kita ada critical number. Okay, negative infinity to infinity. So ini critical number awak. Okay, kita akan uji. Kita uji nombor-nombor celah critical number tu. Okay, maksudnya kita akan uji daripada negatif infinity sampai negatif 4, negatif 4 sampai 2, 2 sampai infinity. Masa inilah yang kita akan buat table. Inilah datangnya, nama dia table. Okay. Okay, so untuk celah negatif infinity sampai negatif 4, macam mana kita tulis dia punya interval? Negatif infinity, negatif 4. Yang ini dari mana ke mana? Negatif 4, 2. Okay, negatif 4 ke 2. Kawasan yang ketiga pula, celah situ. 2 negatif. dengan infinity. Negatif. 2 dengan infinity. 2 2 hingga dengan infinity. Okay, 2 hingga. Dia bukan nombor 2 dan hingga. Okay, so ini test value. Test value maksudnya pilih satu nombor dalam interval tu. Maksudnya antara negatif infinity hingga negatif 4 ni. Okay, dekat dalam ni ambil satu nombor. Nombor yang senang lah. Okay. So, apa yang boleh? Nombor yang dekat-dekat je. Negatif 5. Awak nak letak negatif 5 boleh, negatif 6 boleh, kawan ambil negatif 7 pun boleh. Semua boleh. Sebab semua tu di antara negatif infinity sampai negatif 4. Kan? Ambil je. Ambil nombor yang senang lah. Janganlah ambil negatif 5.7977774 kan. Katalah nak nombor telefon boyfriend kan. Tak payah hentikan. Okay. So antara negatif 4 dengan 2. Pilih satu nombor. Nak nombor berapa? 0. 0. Yang senangnya 0 lah. Sebab negatif 4 belah negatif. 2 tu dah positif. So mestilah ada 0 kat tengah-tengah tu. Okay, 0. 2 sampai infinity? 3. 3. Okay. Negatif 5, 0, 3 ni bukan wajib untuk awak lah. Itu saya yang pilih. Saya kata awak boleh pilih apa-apa nombor, janji dia dalam interval tu. Kalau tak nak 0 ni, nak nombor 1 pun boleh. Nak negatif 2 ke negatif 1 pun boleh. Janji dia dalam interval. Okay, so test value kita akan masukkan dalam X tolak 2. Okay, so mula-mula kita masukkan dekat atas tu.
So negatif 5 tolak 2 dapat berapa? Negatif 7. Okay, negatif 7. Kalaulah kawan awak pilih negatif 6. Negatif 6 tolak 2? Negatif Negatif 8. Negatif 8. Katalah ada kawan awak pilih negatif 10. Negatif 10 tolak 2? Negatif 12. Negatif 12. Negatif 12. Okay, nombor tu kita tak nak, kita tak kisahkan. Yang pentingnya kita nak tahu dia adalah nombor negatif. Okay, janji dia nombor negatif. So negatif 7 ke, negatif 8 ke, negatif 12 ke, tak payah. Nombor tu tak payah. Yang tahunya bila masuk sahaja any number yang dalam interval tu dia mesti akan dapat nombor negatif. Okay, ganti kosong pula. Kosong tolak 2? Negatif 2. Negatif 2. Ataupun awak kata nak 1. Kawan awak pilih 1. 1 tolak 2 pun negatif 1. Ada kawan pilih negatif 1. Negatif 1 tolak 2 negatif 3. So kesimpulannya, kalau gantikan masuk, dia akan dapat nombor apa? Negatif. 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 So kita tulis negatif. Okay, substitute 3 pula. 3 minus 2? 1. 1. So dia positif. Gantilah 3 ke, ganti 4 ke, ganti 5 ke, awak akan dapat positif. Okay, lepas tu kita ganti pula dekat nombor yang X tambah 4 ni. Sama juga. So gantikan masuk negatif 5 tambah 4. Negatif 1. So negatif. Sebelah tu? Kosong Positif. tambah 4 ke, negatif 1 tambah 4 ke, 1 tambah 4 ke, semua akan dapat nombor Positif. positif. So yang lagi satu tu 3 tambah 4? Positif. Positif. Okay. So yang bawah ni, dia punya conclusion. Okay. Conclusion ni adalah hasil bahagi. Ini adalah hasil bahagi. So awak just bahagi. Ya Allah. Okay. So ini yang color kuning. Kita bahagi dengan yang color hijau tu. Color biru tu. So dia semua hasil bahagi ni. So awak tak kira kita bergantung kepada apa result yang kita dapat atas. Nombor negatif kalau bahagi dengan nombor negatif akan dapat nombor apa? Positif. So nombor positif. Dia hasil bahagi tu. Negatif atas, bawah nombor positif. Mesti dapat nombor apa? Negatif. Okay. Atas positif. Bahagi dengan nombor positif. Akan dapat nombor apa? Positif. Okey. So macam mana nak tahu? Nak ambil yang mana? Macam mana nak ambil yang positif ke negatif? Kita akan tengok sini. Okey. Kita tengok balik situ. So dia nak less than 0. Yang kurang daripada kosong. Kurang daripada kosong maksudnya nombor Negatif. negatif lah. So inilah nombor negatif tu. Inilah kawasan blue red awak kiranya. Okay. So apa dia punya jawapan? Kita akan tengok interval. So ini interval dia. So jawapan dia negatif 4 hingga 2. Tapi masa ni awak kena decide. Okay.
tanda bracket dia. Negatif 2 dia mesti close interval. Close interval sebab ada less than or equals. Ada equals ni. Okay. Kalau less than sahaja, open. Okay. Kalau less than, so akan open interval. Sekarang ni problem dia ada less than, ada equals. So kena ingat soalan dia. Nampak tak? Ada less than or equals to 0. Tapi dekat negatif 4 ni, open interval. Sebab apa? Sebab Denominator tak bersama dengan kosong. pandai. Denominator, so memang tak boleh sama dengan kosong. Okay, sebab dia denominator. So dia tak boleh equals to 0. So bila dia tak boleh equals to 0, so dia tak boleh sama dengan negatif 4 lah. Sebab negatif 4 dengan 2 ni kita dapat bila kita samakan dengan kosong. Cuba awak tengok proses kita yang critical number atas tu. Kita dapat sebab kita samakan dia dengan kosong. Tapi negatif 4 tu kita katakan open interval. Sebab dia tak boleh sama dengan kosong. Tapi kalau 2 tu kita ambil lah. Sebab kita nak soalan dia ada equals to 0. So ini dalam kerja kalau awak pakai table of sign. Nampak tak? Sama jawapan dia kalau awak guna graf. Awak ada sketch graf. Dan awak tengok daripada graf tu. So ini yang saya nak awak faham ni apa yang awak cari sebenarnya. Okay, awak mencari nilai X yang menjadikan Y tu kurang atau sama dengan kosong. So Y kita sekarang ni adalah X tolak 2 per dengan X tambah 4. So faham tak? Faham. 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 So step ni kita tak adalah nak pergi sketch graph, nak cari asymptote ni. Taklah, kita akan guna table of sign. So ini step table of sign. Okay, dia punya step dia ni berulang-ulang, sama aja layout dia. Okay, awak yang kena buat latihan banyak ni, nak bagi lekat dalam kepala tu. Okay, yang itu so kita balik ke soalan. Okay, tengok balik ni. Tadi pun saya dah terang dah. Ratio inequalities. Okay, can be expressed Px over Qx. Okay, Qx ni tak boleh sama dengan kosong. Sebab Qx tu adalah denominator. Okay. Pertama sekali, pantang dia, do not cross multiply. Or multiply both side Qx because the sign of the Qx might be positive or negative. Therefore, we don't want whether the symbol of inequality is to be reversed. Ini pantang dia yang pertama. Okay. Sebab apa? Do not cross multiply. Okay. Kalau saya kata 2/3 kurang daripada 4. Saya boleh cross tak? Boleh cross tak saya tahu?
Boleh ke tak? Hello? Sangkut ke? Boleh kot. Boleh. Okey, maksudnya dia akan jadi 2, sini 12. Simbol tu nak kekal ke nak tukar? Kekal. Kekal. Sebab apa kekal? Sebab 12 lagi besar dari 2. Sebab tak ada negatif. Kekal sebab kita darab dengan positif 3. 3 tu positif. So, nampak betul lah 2 kurang daripada 12. Betul statement ni. Okey. Kalau 2 per negatif 3 kurang daripada 4. So, boleh cross tak? So, yang ni dia boleh cross tak? Boleh. Boleh juga. So, akan dapat 2 negatif 12. Tapi simbol sekarang ni, Tukar. Tukar. kalau awak kekal, nampak pelik lah. Apa pasal 2 lebih kecil daripada negatif 12? So, that's why kita kena tukar. So, kita tukar sebab kita darab dengan negatif 3. Okey. Masa bila yang dia kata tak boleh cross multiply ni? Boleh je setakat ni. Bila 2 per X less than 4. So, ingat tak? Ini yang saya kata ini ratio. X tu dekat bawah. Okay. So, kita pun kalau awak try cross. So, 2, 4X. So, simbol sini kekal ke tukar? Awak nak kekal ke nak tukar? Kekal. Kenapa nak kekal? Kekal kalau dia positif. Kekal. Masa ni lah yang dia kata. So, yang ni yang awak dah jadi syubhah. Gitu. Okay. Ish, nak kekal ke nak tukar ni? X ni kita tak tahu. X ni positif ke negatif. Kalau X tu positif, kita kena kekal. Kalau X tu negatif, kita kena tukar. Sekarang ni kita tak tahu nilai X tu. So, bila awak syubhah, eloklah kita. Kalau benda-benda syubhah, eloklah kita apa? Benda syubhah elok kita tinggalkan. Okay. So, kita tak payah buat. So, yang ini yang dikata do not cross multiply. So, macam mana dia punya solution? Nak senang dia, buat macam mana? Apa yang yang confirmnya, kita bawakan dia ke sebelah. Okay. So, dekat sini baru boleh cross product. Samakan pembawah. Bila dia dah duduk pada satu side. So, itu cara dia. Okay, ini yang dikatakan do not cross multiply. Okay, pantang kedua ratio. Yang tadilah. Denominator. Denominator apa? Tak boleh apa? Tak boleh sama dengan kosong.
Tak boleh sama dengan kosong. Okay, denominator tak boleh sama dengan kosong. Okay, ada dua pantang ni kena ingat. Siapa langgar pantangnya, dia rentan. Okay. So yang ni, contoh tadi ni YouTube. Saya pun terangkan juga tadi guna YouTube. B. Okay, C. Okay. X minus 2 over 3x plus 4 less than equals to 4. So yang ini, awak, kalau awak cross multiply, x minus 2 less than 4, 3x plus 5. So yang ini, salah. Dia dah kata dah do not cross multiply. Okay, so tak boleh macam tu. Awak buat je cross multiply, kami bagi kosong terus. Kami tak payah tengok dah. Jalan kerja tu tak payah dah. Okay. Sebab bila awak cross multiply tu, kita tak tahulah simbol tu nak tukar ke nak kekal. Dalam inequalities, tukar simbol tu perlu kalau darab dengan negatif. So, apa yang kita akan buat? X minus 2 over 3x plus 4 minus 4. Bawakan dia ke sebelah. Okay, then baru samakan pembawah. Okay, samakan denominator tu. So, kita akan buat cross product. X minus 2 minus 4 3x plus 5. Okay, darabkan. So, bawah ni sekarang ni dah jadi semuanya 3x plus 5. Okay, selesai kan? Dapat apa tu? Atas tu, bukakan kurungan dia, simplifykan dia. Come on. Sekarang ni kita ni tengah tutorial tau. Awak kena respon. Kalau saya seorang dia cakap, baik awak saya bagi YouTube dia. Dah tak nak jawab-jawab ni. Tak payah buat Google Meet lah. Jangan lari ni, duduk semuanya depan laptop ni. Sekarang ni time class. Dapat apa atas tu? Atika dapat apa? Negatif 11x tolak 22. Okey. Okay, so bila awak dah sini, okay, bila dah dapat macam ni, kita akan cari critical number tu lah. Okay, critical number ataupun roots. Maksudnya negatif 11 tolak 22 sama dengan kosong. So, negatif 11x tolak 22 sama dengan kosong. So, dapat x sama dengan apa? Negatif 2. Negatif 2. So, 3x tambah 5 sama dengan kosong. So, x sama dengan apa? Negatif 5/3. Okey. So, mana yang denominator awak kena alert ni? Yang mana satu awak kena alert daripada sini, denominator? Negatif 11x tolak 22 ke 3x tambah 5? 3x tambah 5. Okey. So, 3x tambah 5. Okay, so ini denominator. So, x tu actually tak boleh sama dengan negatif 5/3. Okay, so kita pun nak uji celah-celah tu. Negatif 2 dengan negatif 5/3, kena tahulah mana yang lebih kecil lah. Kena tukarlah negatif 5/3 tu. Kalau tak sure tu, tukarkan dia dalam nombor. Negatif 5/3 berapa dalam nombor?
Dalam nombor desimal. Negatif 1.6. So dia negatif 1.7 lah. Okay, 1.7. So kena ingat. Okay. Table. So ini interval. Buatlah sampai muntah. Benda yang sama je. So apa interval yang pertama situ? Negatif infinity sampai negatif 2. Okay, next. Letak apa? Saya tanya ni bukan sebab saya tak tahu tau. Sebab saya nak awak yang jawab. Negatif 2 hingga? Negatif 1.7. 1.7 nak letak pun boleh. Negatif 5/3 pun boleh. Okay, interval yang ketiga. Negatif 5/3 sampai infinity. Okay. Test value. Okay, pilih nombor ikut suka. Janji dalam interval. Okay, interval pertama kita nak pilih nombor berapa? Negatif 4. Okay, negatif 4. Interval yang kedua. Negatif 1. Hat. Kat situ boleh jadi salah. Negatif 2 hingga negatif 1.7. Mana ada negatif 1 dalam tu? Garis nombor. Negatif 3/4. Dalam perpuluhannya. Senang ya. Negatif 1.75. Negatif 1.8. Ambil lah. Senang. Negatif 1.9. Masih ni terpaksalah awak ambil dalam bentuk pecahan. Sebab dah tak ada choice dah. Dia nak negatif 2 hingga negatif 1.7. Negatif 1.8 boleh. Negatif 1.85. Negatif 1.75. Negatif 1.9. Semua tu boleh lah. So kalau awak ambil negatif 1, boleh jadi salah lah nanti awak punya sign. So hati-hati. Okey, interval yang ketiga. Negatif 1. Negatif 1 boleh, kosong boleh. Semua janji dalam interval tu. Okey, senang dia kosong lah. Sebab masuk je nilai tu dia jadi kosong. Macam tu. Okey, then kita masuklah dalam atas dia dulu tu. Okey, ambil yang latest tu. Negatif 11x tolak 22. Yang awak dah settlekan tu. Okey, ganti negatif 4. Dapat apa? Positif. Positif. Ganti negatif 1.8. Negatif. Ganti kosong. Negatif. Okey. Masuk pula dekat bawah tu. 3x tambah 5. Masuk negatif 4. Negatif. Masuk negatif 1.8. Negatif. Masuk kosong. Positif. So conclusion. Negatif 11x tolak 22 per dengan 3x tambah 5.
So, kita bahagikan. So, bahagikan. Dapat berapa hasil bahagi tu? Negatif. So, negatif. Negatif bahagi negatif. Negatif. Positif. 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 Negatif bahagi positif. Negatif. Negatif. Okey, satu benda yang awak, kalau awak biasa buat, okey, most of the time, sign akan selang-seli. Okey. Negatif, positif, negatif. Ataupun positif, negatif, positif. Selalu selang-seli. Kalau tiba-tiba awak dapat positif, 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 tak boleh. Dia tak boleh semua positif. Negatif, negatif, negatif pun kita tak boleh. Okey. Sebab kita tahu dah tadi bentuk graf dia macam mana. Kalau awak dapat positif, 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 maksudnya graf awak ni semuanya duduk belah atas. Kalau positif-positif ni, semua duduk belah Pak CY, duduk belah atas. Tapi ini graf reciprocal. Graf ratio. Ratio tak adalah semua boleh atas. So dia jadi macam something wrong somewhere lah. Kalau awak kata positif, positif, positif. So bolehlah kita recheck balik. Mana aku salah ni? Kenapa dapat positif, positif, positif? Selalunya dia akan selang-seli. Okay, so mana nak tengok ni? Nak positif ke nak negatif? Tengok hak mana? Tengok sign tu. Lebih kecil sama. Tengok apa dia? Yang paling latest lah. Tengok pecahan yang latest. Jangan tengok yang atas tu dah. Kita tengok yang paling latest sekali. Okay. Maksudnya yang ini. Sebab kadang-kadang atas tu lebih besar kan. Tapi bawah tu kita dah tukar dah. So kita ambil yang paling latest sekali. So less than equals to 0. Maksudnya nak negatif. So ini kawasan kita. Kawasan negatif. Okay, macam mana tulis? Answer. Apa kawasan situ? Kawasan yang pertama tu? Negatif infinity sampai negatif 2. 2. 2. Okay, macam mana dia punya bracket? Awak tak boleh ikut bracket interval tu. Negatif infinity tu open. Negatif 2 close. Okay, negatif 2 close. Sebab ada equals to 0. Sebab ada equals to 0 ni. Yang saya nak tekan ni ada equals to 0 tu. Okay, lepas tu dia ada gap. Dia maksudnya macam lompat ni. Selalunya kalau ada gap, apa kita buat? Kawasan tu terpisah. Union. Union. Okay, good. Sambung pula kawasan yang sebelah tu, yang kita lorek sebelah tu. Negatif 5/3 hingga infinity. Okay, infinity memang sentiasa open interval. Negatif 5/3 sekarang ni open ke close? Open. Open. Sebab apa kena open? Sentiasa open. Denominator tak boleh sama dengan kosong. Right. Sebab dia denominator. So dia sentiasa open. Okay, apa nak tanya?
Okey, D X tolak 3 per X tambah 4 tolak 2 greater than 0. So dia dah buat dah. Okay, dapat apa ni? Kira dapat single fraction dia apa? Negatif X tolak 11. Negatif X tolak 11 per dengan X tambah 4. okey. So apa critical number dia? X tambah 4. Critical maksudnya kita samakan dengan kosong tu. So dapat X sama dengan apa sini? X sama dengan negatif 11. Sebelah lagi. X sama dengan negatif 4. So yang ini ingat denominator. Okay, buatlah table. Okay, apa interval dia? Negatif infinity ke negatif 11. Lagi. Negatif 11 ke negatif 4. Lagi. Negatif 4 ke infinity. Okay. Test value nak pilih apa? Negatif 12. Lagi. Negatif 5. Lagi. Kosong. Masuk atas. Positif. Lagi. Negatif. Lagi. Negatif. Okay, masuk bawah pula. Negatif. Okay. Negatif. Lagi. Positif. Okay, conclusion. Hasil bahagi dia. So, nampak apa? Negatif. Positif, negatif. Okay, kita nak kawasan mana ni? Positif. So, more than 0. So, kawasan positif. So, apa jawapan dia? Kita Negatif tahu 11. dia negatif 11 hingga negatif 4 bracket. Negatif 11 close. Negatif 4. Negatif open. Sebab apa negatif 4 open? Denominator. Denominator. Sebab apa negatif 11 close? Sebab sama dengan kosong. Cuba awak tengok yang saya petak Bukan kan. katanya. So yang ni salah. Sebab apa sepatutnya? Sebab sign dia sepatutnya dia sfera je. So yang ini, case yang ini open sebab greater than 0 je. Tak ada equals. Nampak tak? Yang negatif 4 ni memang ini je lah alasan dia. Sebab dia denominator. So itu sebab alert juga dengan dia punya tu, kita nak ada equals to 0 ke tak? Sekarang ni dia tak nak equals 0. Dia nak lebih besar daripada kosong je.
So awak tak boleh bagi negatif 11. Sebab kalau awak gantikan negatif 11, dalam ni awak akan dapat sama dengan kosong. Tapi dia tak nak sama dengan kosong. Dia nak lebih besar daripada kosong. Itu sebabnya open interval. So perhati, nampak tak? Kawan ni close sebab ada equals to 0. Less than equals to 0. Equals tu. Saya stresskan dekat equals tu. Okay, yang ini kalau negatif 53 ni memang tak boleh buat apa lah sebab dia denominator. Kalau untuk case yang ini, okay, negatif 11 tu just open interval, semicircle. Sebab dia nak more than 0, tak ada equals. Faham? Boleh? Nampak beza dia? Boleh. Okay. So sikit yang tu. Yang lain konten tu dah okey dah. Awak dah kira table dah is good dah. Okay, kita polishkan pula. Maksudnya macam mana nak tulis jawapan akhir dia. Itu yang kita kena buat latihan ni. Okay, E dengan F ni saya nak tengok. Bantar kat saya. Saya nak paparkan dekat sini. Cepat. Siapa nak buat E, siapa nak buat F. Any volunteer, cepat. Kita habis ni, boleh habis awal ni. Saya dah nak tengok jalan kerja awak juga. Cik mata lah tengok skrin. Saya bagi 5 minit. Siapa nak buat A? Yang lain? Yang tak bersuara ni, jantan-jantan ni mana lain? Pupus ke apa? Anybody, hurry up. Contoh dah banyak dah atas dah. Kena cubalah. Lagi saya check tengok. Nak malu apa belajar-belajar ni? Heran Astaghfirullah. Najwa, boleh tak? Najwa Maira. Hantar WhatsApp ke saya. Okey. E Najwa. F. Siapa nak F? Boys. Daniel boleh tak Daniel? Daniel Haris ada tak? Cubalah dulu. Lepas tu hantar kat WhatsApp saya tau. Tangkap gambar, hantar kat WhatsApp. Okay, 5 minutes. Okay, untuk F ni, saya bagi awak clue sikit. X tambah 4, X tolak 3. Bawah ni kita boleh factorizekan. Kita factorizekan jadi apa kalau X squared minus 9 ni? X plus 3. X minus. X minus 3. So, bila macam ni, awak boleh simplifykan dia. Maksudnya ada X minus 3 atas bawah. Actually, yang tinggalnya X tambah 4 over X tambah 3 je lah. Ini je lah. Lepas tu buatlah balik step tadi. Cari critical number, buat table. Benda berulang-ulang. Itu step dia. Okay. Entah. Okay, kita tengok. Okay, kita semak sama-sama ni. So, trigger X over X plus 5. Less than 1 over 2. So, dia bawa ke satu side. Okay. Dan samakan pembawah dia. Okay. Kalau samakan pembawah, 3x per x tambah 5 tolak 1 per 2 less than 0. Kan senang kalau awak memang cross product dia macam ni.
daripada dia dalam bentuk pecahan tu. Maksudnya 2 darab 3x 6x tolak x tambah 5 per dengan 2x tambah 5 less than 0. So buka kurungan. Okay. 5x tolak 5 dengan 2x tambah 10 pun boleh juga. Okay. Sebab nanti awak akan dapat juga 5x tolak 5 tu samakan dengan kosong, x sama dengan 1. 2x tambah 10 tu samakan dengan kosong, x sama dengan negatif 5 pun boleh juga. Okay. Daripada nak dapatkan 5 per 2 macam ni, bolehlah. Tapi rasa macam dia bila dah per lagi, dia jadi macam serabut sikit. Okay. So kita dah dapat dah critical number 2 ni. Okay, good. Lepas tu kita akan buat table of sign. Okay. So kita buat celah antara negatif 5 dengan negatif 1. Negatif 5 dengan 1. Dapatkan conclusion dia. So sekarang ni kita nak yang latest. So kita nak kurang daripada kosong. So kurang daripada kosong maksudnya kita nak kawasan negatif. So kawasan negatif maksudnya negatif 5 hingga 1. Dua-duanya open interval sebab kalau 1 tu open interval sebab apa? Sebab apa 1 tu open interval? Tak ada equal. 1 tu sebab dia tak ada equals. Negatif 5 ni open interval sebab apa? Tak ada equal. Ya ini tak ada equals. Denominator. Negatif 5 ni sebab denominator. Kena tahulah sebab musabab dia. So dua-duanya mesti open interval. Okay, good. Okay, tengok yang dia punya calculation tu je. Okay, ni Daniel dia simplify kan. Okay, x tambah 4 over x tambah 3 greater than equals to 0. So maksudnya critical number dia negatif 4 dengan negatif 3. Okay, so kita pun tengok table. So table dia daripada negative infinity to negative 4, negative 4 to negative 3, negative 3 to infinity. Dia dapat, nampak dia dapat conclusion dia sama. Kat mana salah dia ni? So sini awak boleh check ni, maksudnya kan saya kata tadi dia kena selang-seli. So kat mana sepatutnya salah dia? Sini negatif 5 betul. Negatif 7 per 2 ni berapa? Antara negatif 4 hingga negatif 3. So kita pilih negatif 3 per 5. Okay. Negatif 3 hingga infinity. Pilih negatif 2. Okay. Dah okay dah? Negatif 5 tambah 4. Negatif. Okay. Negatif 3 per 5 tambah 4. Positif. Betul. Negatif 2 tambah 4. Positif. Betul. Okay, masuk pula negatif 5. Negatif 5 tambah 3. Negatif. Negatif 3.5 tambah 3. Sepatutnya apa? Negatif. Sini yang salah. Sepatutnya negatif. Negatif 2 tambah 3 positif. Betul. So sini positif. Sinilah sepatutnya negatif. Sini positif. Tengok. Sebenda sikit je. So mana kita nak jawapan? Kita nak more than 0. So ini kawasan yang more than 0.
Ish. Okay. So, answer dia negative infinity to negative 4. Sebab ada gap, Tambah union. union negative 3 to infinity. Okay, infinity dia memang open interval. Okay, mana nak simbol untuk bracket untuk negatif 4 dengan negatif 3 tu? Close interval. Close dekat mana? Negatif 4. Sebab apa close? Sebab Ada equal. Banyak kali ulang dah. Ada equals. Sebab ada equals. Negatif 3? Open. open. Sebab apa? Sebab denominator. Okay, good. Itu je. Okay. Okay, so mana yang tak lengkap tu lengkapkan balik lagi nota. Okay, so minggu depan kita boleh habiskan chapter 3 ni. Petang ni quizzes cubic equations. Okay. So tengok cubic equation. Okay, that's all for today class. Thank you.